Baik, kembali dalam buletin awal ini dari World Trade Center Kuala Lumpur melihat kepada keadaan dan juga situasi semasa dan pastinya seluruh rakyat Malaysia menantikan perutusan ataupun pengumuman khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pukul 6 petang nanti. Bagaimana keadaan dan juga situasi COVID-19 di Malaysia? Bagaimana rangkaian dan juga rantaian ini dapat melemahkan dalam pelbagai sektor dan juga kesihatan masyarakat umumnya, dan juga apakah langkah seterusnya yang perlu diambil oleh Malaysia dan juga negara ini. Jadi bersama saya menerusi Skype ketika ini pakar perubatan kesihatan awam Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Raini di talian. Assalamualaikum Doktor. Ya, salam. Ya Doktor, pelbagai spekulasi sebelum kita menantikan pengumuman dan juga perutusan daripada Perdana Menteri, terutamanya melibatkan keadaan dan juga situasi pandemik semasa. Sekiranya ada pengumuman berkaitan dengan PKP contohnya seperti yang pernah kita lakukan sebelum ini, bagaimana pandangan dan juga pendapat Doktor dalam kita mengekang penularan pandemik COVID-19 ini? Okey, seperti yang kita sedia maklum, jika ada pengumuman pada petang ni, pada jam 6 petang dan mengenai PKP, bagaimanakah PKP yang kita nakkan akan diumumkan. Pada saya, PKP jika diumumkan kali ini mungkin berbeza dengan PKP yang kita telah alami pada bulan Mac 2020. Jadi rakyat mesti nak tahu kan apa beza PKP yang baru ni dengan PKP yang sebelum ini bulan 3, dan juga beza PKP yang akan diumumkan ini mungkin diumumkan ini dengan PKPP pemulihan dan juga PKPD yang diperketatkan. Jadi apa yang kita jangkakan mungkin PKP yang diumumkan jika ada pengumuman tentangnya ialah PKP yang bersasar, sama ada mukim ataupun daerah ataupun negeri, dengan tujuan untuk melindungi kawasan-kawasan hijau dan dalam masa yang sama mengurangkan peningkatan jumlah kes yang amat membimbangkan ketika ini. Dan juga Doktor, menerusi berita dan juga laporan dua Menteri Kabinet telah pun disahkan positif COVID-19. Penularan COVID-19 ketika ini tidak sama seperti awal-awal dahulu. Keadaannya dan juga situasinya cukup berbeza. Apa lagi perkara yang perlu kita tahu, kita amalkan dan juga kita waspada selain daripada berkumpul di kawasan-kawasan yang sempit dan juga berada dalam kelompok yang ramai dan sebagainya ini, Doktor? Okey, berbeza dengan mula-mula dahulu, rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia sebenarnya sedang mempelajari apakah itu COVID-19, bagaimana COVID-19 boleh merebak. Namun apa yang perlu pada ketika ini ialah sebenarnya kita patuh kepada saranan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Yang pertamanya ialah untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan juga mengenakan pelitup muka kalau boleh sepanjang masa, dan ketiga mencuci tangan dengan kerap. Jadi kalau kita tanya diri kita sendiri ataupun kita tanya pada rakan-rakan kita, penjarakan fizikal, ya betul, tak semua mampu melakukan dalam semua keadaan. Contohnya apabila kita di tempat kerja misalnya, kadang-kadang kita menganggap rakan sekerja kita tidak berpenyakit atau tidak mempunyai jangkitan, tetapi kita tidak tahu sejarah perjalanan ataupun mungkin isteri ataupun pasangan ataupun suami mereka bekerja di tempat-tempat yang berisiko tinggi dengan mereka yang berisiko tinggi dalam sektor yang berisiko tinggi. Contohnya ada kalau kita tengok penularan sekarang, penularan di tempat kerja dan juga melibatkan pekerja-pekerja warga asing misalnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang bersama kita ataupun individu-individu yang bersama-sama dengan kita itu, adakah mereka terdedah juga kepada
jangkitan yang kita sendiri tidak tahu sebab kita tak nampak. Yang ini jangkitan COVID-19 ni bukan macam jangkitan chicken pox misalnya, cacah air kita nampak dia merah-merah dekat badan dia dan justru kita mengelakkan daripada dekat dengan mereka. Tapi COVID-19 ni kalau kita tengok daripada 5 orang mungkin 1 orang saja yang mempunyai gejala, iaitu mempunyai demam, mempunyai sesama. Dan kita tengok sekarang ni baru kita tahu sebenarnya ramai yang menghidap COVID-19 atau dijangkiti dengan jangkitan COVID-19 ni tidak bergejala. Jadi yang kita tengok yang satu yang ada SOP kalau kita tengok ada SOP masuk premis keluar masuk premis, kita scan temperature dan sebagainya. Apabila mereka melalui scanner, kalau kita tengok ada scanner yang canggih yang inframerah ataupun scanner yang kita cek di kepala ataupun tidak menunjukkan peningkatan temperature, tetapi sebenarnya mereka telah mempunyai jangkitan. Jadi amalan yang seterusnya ialah kita untuk mengelak, kita sentiasa mengamalkan pelitup muka dan juga mencuci tangan dengan kerap. Jadi yang itu kita belajar daripada saintifik, daripada bukti saintifik bahawa dia boleh mengelak jangkitan dengan jangkitan itu dekat dengan kita ataupun orang yang terdedah pada jangkitan menjangkitkan kepada kita itu yang beza yang mula-mula dahulu sampai sekarang apa yang kita tahu. Dan kemudiannya kita tahu bahawa sekarang vaksin telah hampir dengan kita. Jadi pada pendapat saya kita mesti mengambil langkah dengan terbuka dan juga memperbanyakkan ilmu tentang vaksin ini. Kadang-kadang ada yang mempersoalkan tentang kadar efikasi ataupun kesan sampingan, tetapi dengan ilmu insya-Allah kita boleh menerima vaksin ini dengan penuh keterbukaan supaya jangkitan dapat dikurangkan dan juga transmisi jangkitan dapat dikurangkan. Doktor, mungkin secara ringkas, melihat kepada dua sisi kelangsungan ketika ini adalah berkaitan dengan kesihatan awam khususnya dan juga keadaan situasi ekonomi yang perlu bergerak dan juga sejajar dalam apa jua keadaan sekalipun. Adakah PKP ini dapat mengurangkan bentuk landai yang agak ketara sekiranya ia dilaksanakan dengan komprehensif, dalam masa yang sama ia tidak menjejaskan keadaan dan juga situasi ekonomi? Ya, ini yang sebenarnya kita bimbang dalam kita cuba untuk menangani masalah kesihatan. Masalah ekonomi pun ialah satu masalah yang amat kita perlu ambil berat kerana kalau kita tengok ekonomi negara-negara yang maju misalnya, mereka mempunyai kuasa membeli vaksin yang lebih daripada kita. Jadi mereka yang maju, mereka yang lebih kukuh ekonomi, mereka mendapat vaksin lagi awal daripada kita. Jadi kita risau apabila ekonomi negara goyah dan itu menyebabkan kita punya power to purchase atau kita punya kebolehan kita untuk membeli vaksin itu kurang. Itu kepada ekonomi negara. Kalau kita lihat daripada ekonomi perniagaan misalnya ataupun ekonomi individu, memang betul jika PKP dilaksanakan memang ada yang akan terjejas. Mungkin ada yang terpaksa gulung tikar. Tetapi saya yakin keputusan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri itu bukan sahaja PKP bersasar dan kita harapkan dengan disekalikan dengan pengumuman bantuan-bantuan seperti yang diumumkan pada PKP yang pertama, bantuan keuangan mungkin, bantuan moratorium mungkin pengeluaran KWSP tanpa syarat misalnya. Itu yang kita harapkan untuk memulihkan ekonomi negara, memulihkan ekonomi peniaga-peniaga dalam negara dan juga ekonomi individu sendiri yang terkesan akibat yang pertama akibat COVID-19, yang kedua akibat
ketidakstabilan dalam negara tersebut. Baik.